Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Tafsir Nurul Ihsan, muka surat 106. Pagi ini kita sambung ayat 18 daripada surah Ali Imran, yang mana tajuk ayat ini membicarakan tentang penyaksian Allah Ta'ala, para malaikat dan orang-orang yang berilmu tentang keesaan Allah, dan tentang bagaimana Allah Ta'ala mentadbir makhluk ini dengan adil, dan juga agama yang terima di sisi Allah. Itu ayat daripada 18 sampai ayat 20. Baik. Kata mufassir rahimahullahu ta'ala, firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Telah naik saksi Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan yang disembah pada wujud ini dengan sebenar-benar itu melainkan ialah Allah, dan naik saksi segala malaikat dengan iqrar dengan mengaku iqrar, dan naik saksi orang yang mempunyai ilmu. Siapa dia orang yang punya ilmu? Daripada anbiya, para nabi, dan segala mukminin dengan i'tiqad dan lafazkan asyhadu an la ilaha illallah, yakni melafazkan syahadah atau kalimah an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baik, jadi dalam ayat ini, ayat 18, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita tentang penyaksian Allah. Allah Ta'ala maklumkan kepada kita tentang pada sekalian makhluknya dengan penyaksian Allah Ta'ala sendiri terhadap diri dia, bahawa Allah Ta'ala ini Tuhan yang esa, yang diibaratkan dengan alla ilaha illallah. Itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata-mata. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah jualah Tuhan yang sebenar. Allah jualah Tuhan yang sebenar. Ini ayat apa? Ayat tauhid, itu penyaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dialah Tuhan yang esa, dialah satu-satunya Tuhan yang mentadbir dan mengatur alam ini dengan dalil dan bukti yang jelas, yang dibawa oleh Rasul kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, para malaikat juga bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah.
iaitu malaikat diiqrar, dia mengaku. Malaikat ni diiqrar dan mengaku bahawasanya malaikat bagi tahu kepada para rasul, ya, iqrar kepada para rasul bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Begitu juga orang-orang yang mempunyai ilmu daripada kalangan para nabi, rasul dan juga orang mukmin. Orang yang ada ilmu ini juga memberitakan dan menyaksikan dengan makna mereka beriktikad. Bila kata orang yang berilmu ni nak saksi atau bersaksi, dengan makna mereka beriktikad dan berlafaz asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang beriman kalau dia bersaksi, ya, bila kita mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah, itu maknanya kita beriktikad tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Iktikad ni maknanya kita pegang di dalam hati kita, tidak ada sikit pun perasaan syak, zan dan waham dalam hati kita. Tak ada rasa syak Allah ni ada ke tak, Allah ni ada sekutu ke tak sekutu. Tak ada sikit zon, tidak ada syak, tidak ada waham, ya. Maknanya i'tiqad ni pegangan yang yakin, ya, yang bersandarkan kepada dalil yang nyata. Sebab tu datang i'tiqad dalam hati ni, dia kena ada keyakinan dalam hati. Keyakinan itu dia bertumpang atau bersandarkan kepada dalil yang terang dan nyata, bagaimana yang kita belajar dalam ilmu tauhid tu. Itulah, kan. Dan orang mukmin, para nabi dan rasul melafazkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Kerana lafaz syahadah ni bermaksud, ya, dia bersaksi dengan lidah, dia sebut dengan lidah dia, dalam masa yang sama dia mengaku di dalam hatinya. Menyebut di lidah, mengaku dalam hati. Itu makna asyhadu, ya. Menyebut di lidah asyhadu an la ilaha illallah, mengaku dalam hati Allah jualah Tuhan yang sebenar, ya, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Baik. Kata para ulama tafsir, ayat ini turun, ada sebab turun ayat ni. Ayat ini turun pada dua orang pendeta, ya, yang datang daripada Syam, ya. Mereka ni pendeta rahib, ya. Dua orang rahib ni mai daripada Syam. Ketika mana Nabi SAW telah berhijrah di Madinah, dan tersebar berita bahawasanya Nabi SAW seorang Nabi, seorang yang mendakwa Nabi telah muncul di Madinah. Jadi berita ni sampai kepada dua orang rahib atau pendeta ni. Mereka tu duduk di Syam. Ya, Syam dengan Madinah ni jauh lah, di sebelah. Sekarang ni di Syria, masuk dalam wilayah Syam, ya. Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. 4 negeri ni, 4 negara ni. Baik. Kemudian mereka pun dari Syam tu mereka musafir. Dua orang ni bila sampai ke kota Madinah, mereka nampak saja kota Madinah. Maka seorang kawan dia bagi tahu kepada seorang lagi, dia kata bandar ni nak serupa dengan bandar yang diceritakan di dalam kitab mereka, ya, dalam kitab Taurat dan Injil. Bandar yang kita nampak ni sama ciri-ciri dia dengan bandar yang akan zahirnya seorang Nabi di akhir zaman. Sebab bila mereka baca kitab Taurat,
Dalam tu diceritakan sifat-sifat Nabi akhir zaman, yang dia punya sifat-sifat fizikal dia, tubuh badan dia, rambut dia macam mana, muka dia macam mana, mata dia macam mana, hidung dia, bibir, mulut dia, badan dia, tubuh badan dia, semua dia cerita habis. Sebab kalau kata ada gambar, tak apalah, tengok gambar. Ini dia cerita sifat cara terperinci, seolah-olah kalau kita tengok memang betul dah dia dalam kitab terdahulu. Begitu juga diceritakan, bukan kata sifat ciri fizikal yang ada pada Nabi, bahkan diceritakan juga di mana dia akan muncul di akhir zaman. Dan ada lagi yang lain-lain, yang antaranya kita dah baca dah. Antara sifat seorang rasul ni yang akan lahir di akhir zaman, dia akan ubah kiblat, daripada kiblat Baitul Maqdis ke arah Kaabah. Jadi benda ni tak ada siapa tahu. Mungkin dia berkata, yang ni mungkin kebetulan kot, rupa dia nak sama macam dalam kitab, tu kebetulan kot, kan? Tapi yang ni tak kebetulan dah. Mana ada orang tahu dia nak merancang buat macam tu. Ubah tu pun atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kan, dalam ayat dalam surah Ali Imran tu sendiri. Dia cerita, maka palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, kan? Masa Allah Taala perintah supaya ubah kiblat, dan puak Yahudi tahu, Yahudi Madinah tahu, ini puak pendeta dari Syam. Bila dia tengok Madinah, dia tahu dah, ini Madinah ni macam bandar yang diceritakan dalam kitab, yang mana dalam bandar ini akan lahir seorang Nabi akhir zaman sebiji. Dia kata, tak apalah, dia pun yakin dah. Kemudian dia terus pergi jumpa Nabi SAW, kan? Dia bercari mana dia Nabi, dibawa jumpa Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi SAW, maka mereka dua-dua orang ni kenal dah. Ciri-ciri yang ada pada Nabi tu sama seperti apa yang disebut dalam kitab, dalam kitab Taurat Injil ni. Tak ada lari sikit pun. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi. Dia kata apa? Anta Muhammad? Adakah engkau Muhammad? Nabi kata ya. Dia bertanya lagi, Anta Ahmad? Dia kata ya. Kerana dalam kitab Injil dia beritahu yang akan zahir di akhir zaman ni nama dia Ahmad. Ahmad ini nama Nabi yang masyhur di langit. Muhammad nama yang diberikan oleh datuk dia, Abu Muttalib, datuk dia. Bila dia tanya kali kedua, Anta Ahmad? Dia kata ya, naam. Bila dah pasti dah, kata kami ni nak tanya tentang syahadah, tentang penyaksian. Kami nak tanya engkau wahai Muhammad tentang syahadah. Kalau engkau boleh bagi tahu kepada kami tentang apa dia syahadah, kami akan beriman, kami akan percaya kepada engkau. Dia pun nak kepastian, kan? Sebab ini rahsia, tak ada siapa tahu. Nak tanya tentang syahadah ni. Nabi kata tanya. Baik. Kemudian cerita dekat kami apakah penyaksian yang paling besar di sisi Allah Ta'ala di dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi. Tak kala pada waktu ditanya itulah, lepas itu Jibril mai cerita kat Nabi, turun ayat ni. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bila turun ayat ni, depa dengar saja, depa terus masuk Islam dua-dua orang ni dan terus beriman dengan Nabi. Ini orang betul-betul pendeta yang betul-betul nak cari kebenaran, walaupun dia tak sama seperti Yahudi Madinah. Jadi Madinah ni dia nak cari dia nak pada Nabi dan Rasul juga.
yang akhir zaman, tapi nak pada bangsa dia. Dia tak terima Nabi. Baik. Kemudian firman Allah, qa'iman bil qist. Hal keadaan berdiri pada takbir. Ini hal keadaan Allah itu berdiri pada tadbir kejadiannya itu dengan keadilan. Allah Ta'ala disifatkan, Allah ini Tuhan yang mentadbir sekalian makhluk dia dengan adil pada semua perkara, semua urusan berkaitan dengan akidah, ibadat, dengan adab, dengan amalan. Allah Ta'ala takbir juga alam semesta ini dengan adil, ya. Allah takbir juga makhluk tu dengan adil juga, ya. Jadi Allah Ta'ala dia adil pada syariat dia, pada syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba dia. Dan Allah Ta'ala juga adil pada kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adil ni maknanya diletakkan suatu itu kena pada tempat dia. Itu makna adil. Adil ni kita meletakkan suatu perkara kena pada tempat dia. Itu nama adil, ya. Lawan dia zalim. Zalim ni letak perkara tak kena pada tempat. Itu nama dia zalim. Baik. Jadi Allah Ta'ala dia mentadbir segala kejadian di alam ini dengan keadilan dia, ya, dengan syariat yang diturunkan kepada hamba-hamba dia ni. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan ialah jua. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dialah, iaitu Allah lah jua Tuhan yang sebenar. Al-Azizul Hakim, yang menang pada miliknya, yang hakim pada perbuatannya. Itu nama Allah. Al-Azizul Hakim maknanya yang kuat, yang tidak dikalahkan, ya. Itu yang menang pada pemerintahan dia, ya. Dan pula Al-Hakim, yang bijaksana pada perbuatan dia. Sama ada pada firman dia, pada perbuatan Allah, pada makhluk dia, ya, dan pada syariat dia, ya. Allah Ta'ala Hakim, bijaksana. Dan pada ketentuan dia terhadap makhluk pun Allah Ta'ala bijaksana. Itu sifat yang ada pada Allah lah. Al-Azizu, yang kuat, yang tidak dikalahkan, yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa, yang sempurna kekuasaan dia, lagi pula yang bijaksana. Allah Ta'ala ni bijaksana. Dia buat kita ni, ya, dia buat alam ini tidak ada contoh yang dia tiru sebelumnya, tak ada, ya. Badi', Allah Ta'ala badi'. Allah Ta'ala buat tanpa melihat contoh. Kita nak buat benda ni, kita tengok contoh, kan. Yang ada di alam ni baru main idea kita nak buat sesuatu benda. Allah Ta'ala dah. Dan Allah Ta'ala tu bijaksana, kan, dalam perbuatan dia. Dia letak suatu benda tu, kata bijaksana ni meletakkan suatu benda tu pada tempatnya yang betul, ya. Tu bijaksana. Contohnya lah Allah Ta'ala cipta kita ni, kan. Contoh mudah aja. Allah Ta'ala cipta kita, dia buat hidung kita. Dia buat hidung kita tu duduk di bawah tu. Kalau dia buat hidung duduk di atas ke, Allah, main hujan jenuh, nak kena pergi beli pula penutup hidung duduk di atas. Ni Allah Ta'ala buat bijaksana, kan. Dia buat dalam telinga kita ada tai telinga, ada tai hidung, ada bulu pula, nak perangkap nak tapih filter. Macam kereta tiru kita, tiru manusia. Kereta kalau tak ada penapis tu, kotak karburetor dia tak pergi semput.
Kita kalau tak ada penapis kita ni dalam hidung kita, tak ada dalam telinga kita penapis tu, masuk abuk tu jahanam ke genang telinga kita kan. Lepas tu ada taik telinga. Lepas tu taik telinga jangan duk buang bagi habis. Dia ada kena buang juga taik telinga tu. Ya. Taik telinga nak perangkap apa nama ni? Kotoran-kotoran. Tu benda-benda kita tak boleh fikir. Allah Ta'ala buat ni apa nama? Belah. Setiap manusia ni ada belahan pada bibir atas dia. Siapa pun tak perasan, terus fikir ada pasal dia buat belah ni. Ada manusia? Tak ada. Ya. Ada buat longkang, dia buat longkang tadi tu dia rasa Allah baru duk rasa. Sebelum ni tak pernah tengok pun. Kan? Longkang ada kat ni kita. Pasal apa Allah Taala buat? Oh, dia buat kena sungguh. Ya. Orang apa nama orang yang mengkaji ni, manusia ni, dia buat kajian longkang ni ada pasal dia buat. Kalau tak ada longkang ni, manusia dia tak boleh bercakap dengan betul. Dia ada tujuan nak bercakap ni, dia kena apa nama bibir mulut kita, ya. Kemudian kena ada lidah. Kalau tak ada nak bercakap tak boleh. Kan? Lidah tu dia nak mengeluarkan huruf dan membentuk perkataan. Tak ada lidah, cuba kerak lidah, tak boleh cakap dah. Kan? Jadi apa nama? Itu yang kata hakim tu Allah Ta'ala, bijaksana. Banyak lagi lah kalau kita tengok pada diri kita kan. Dan itulah tanda kata kita ini alamat dan bukti menunjukkan kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi ni kan. Bukti kata Allah Ta'ala tu Esa. Baik, habis lah. Kemudian sambung lagi firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Bahawasanya agama yang direda, yang diterima pada Allah Ta'ala itu agama Islam, yang dibangkit dengan dia segala rasul, yang dibina atas tauhidillah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam ayat yang pendek ni, ya, Allah Ta'ala beritahu jenis agama yang Allah Ta'ala terima bagi hamba dia. Mula daripada zaman diciptakan makhluk, diturunkan Nabi Adam ke dunia ni, sehinggalah akhir kiamat, ya, agama yang Allah Ta'ala terima di sisi dia dinul Islam, agama Islam. Maknanya dalam ayat ini nak beritahu pada kita, tidak ada dah agama yang diterima oleh Allah Ta'ala melainkan agama Islam saja. Dia ayat ini nak menjelaskan kepada kita agama Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Inilah nak membatalkan, ya, apa nama, pandangan golongan pluralisme kan, liberalism, ya, orang liberal yang menganut ajaran pluralisme. Plural ni maknanya banyak, ya, dia maknanya jamak, banyak ni. Dia menganggap pelbagai agama ni sama aja, semua sama. Dia menyamakan agama ni. Itu mana pluralisme. Itu ajaran yang ada di zaman milenial kita lah ni. Di zaman milenial kita panggil, kan, abad ke-21 milenial lah. Ajaran yang ada yang dulu tak ada, ya. Dia akan dianggap sama saja agama tu. Makna pada pandangan mereka semua agama ni kira bagus, ya. Tak ada yang tak bagus, semua bagus. Dan semua sama rata. Islam ke tak Islam ke sama rata, ya, pandangan dia. Walaupun berbeza dari sudut kepercayaan, tapi agama ni sama. Oh, tak boleh. Dia tak sama, ya. Kita akidah dan pegangan kita, agama yang boleh Allah Ta'ala terima di sisi Allah hanya agama Islam. Jadi tak sama.
Kalau dia kata agama tu sama, maknanya semua agama akan diterima oleh Allah Ta'ala, kan? Tak sama dari sudut apa. Sebab mereka tak meletakkan akhirat tu sebagai asas. Dia meletakkan agama tu hanya sebagai amalan kebiasaan manusia je, macam adat tu. Orang yang berfikiran macam ni, dia tak meletakkan akhirat sebagai keimanan yang kuat. Kalau dia nampak akhirat, dia tak berani kata yang diterima di hari akhirat esok agama Islam. Dia tak berani mengeluarkan perkataan ini, walaupun nak bertoleransi dengan agama lain. Dia jangan melanggar benteng yang Allah Ta'ala buat lah. Benteng yang memisahkan di antara Islam dengan kufur. Ini dah masuk dalam pemikiran orang-orang Islam kita, yang dicetuskan oleh musuh-musuh Islam, yang dia nak bagi sama kata. Orang Islam kata baguslah orang Islam kita ni, dia nak toleransi, nak toleransi, tolak ansur. Jadi kalau nak tolak ansur ni, bukan pada semua perkara. Islam dah tolak ansur dah dengan hal lain. Kalau Islam tak tolak ansur ni, tak ada dah agama lain dalam dunia ni, ya? Tempat mana Islam buka negeri tu, tak ada dah agama tu, dihapus semua. Dihapus semua. Kalau Islam tak ada tolak ansur ni, dalam Malaysia ni pun tak ada agama lain dah, kan? Kalau kita tak ada tolak ansur, tapi kita ada tolak ansur, tapi bukanlah sampai peringkat menyamakan agama Islam dengan agama lain. Tak boleh nah, kerana dia bahaya pada akidah kita. Agama Islam Allah Ta'ala terima ni hanya agama ni saja. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, ayat yang lain pula, wa man yabtaghi ghairal islam dinan wa man yabtaghi ghairal islam dinan, barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agama, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak akan sekali-kali la yuqbala, ya? Allah Ta'ala tak terima sekali-kali sampai bila-bila, ya? Daripada dia ambil agama yang selain Islam, dan di hari akhirat dia jadi orang yang rugi, ya? Jadi orang yang rugi bersama dengan orang-orang yang derhaka dan kufur dengan Allah. Orang yang cari lain daripada Islam, bolehkah kita bagi sama? Tak boleh sama. Jangan ada nah. Jangan kita letak sikit pun. Kita boleh toleransi, ya, tapi kita tak boleh menyamakan agama, tak sama. Lakum dinukum waliyadin, kamu agama aku agama aku. Tak boleh bagi sama, ya. Sampai toleransi nak bagi sama ni, berat lah. Kalau orang yang takut kepada hari akhirat, dia tak berani kata. Selalunya orang yang kata macam ni, dia tak meletakkan akhirat tu sebagai asas dia yang kukuh. Dia tak letak akhirat sebagai asas yang kukuh. Jadi dia hanya melihat pada dunia saja. Lihat pada dunia. Dia tak tengok pada akhirat. Tak tahulah kok mana punya adalah hati dia. Kita akhirat tu sebahagian daripada rukun iman, kan? Sebahagian daripada rukun iman. Baiklah. Jadi agama yang diterima agama Islam, kerana inilah agama yang dibawa oleh Rasul, yang dibina di atas mentauhidkan Allah, kan? Cuma berbeza pada hukum syariat. Agama Nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum syariat dia berbeza. Cara sembahyang, ibadat dia dengan cara ibadat kita, ya, muamalat kita tak sama, tetapi sama dari sudut usul dia. Sama dari sudut apa? Dari sudut roh agama tu sendiri, iaitu mentauhidkan Allah, kan? Mentauhidkan Allah, membawa kesejahteraan dan keadilan pada setiap benda. Dia pun nak ambil itu saja, keadilan. Yang tu dia pernah. Dan tauhid dia tak ambil pula dah, la ilaha illallah. Kesejahteraan, Islam ni dia nak kesejahteraan.
Islam ni dia adil. Kita nak tu lah, kita nak sisi dan nilai yang baik. Tu dia kata dia menggunakan benda ni untuk kepentingan dunia saja. Itu tauhid Nabi tak tahu mana. Tauhid kepada Allah tu nak tak tahu mana, tu paling besar sekali. Dia tak mau bincang, tak mau bincang tauhid tu. Kalau orang takut pada akhirat, dia akan letak tu nombor satu. Kerana itulah penyelamat dia di hari akhirat esok. Ya. Okey nah. Itu ayat yang cukup kita kena jadikan sebagai hujah yang besar lah, bagi orang-orang yang ada fahaman pluralisme ni, ya, yang menjadikan pelbagai agama tu dia lebih sama aja. Agama ni sama. Pandangan itu mengajak orang membuat kebaikan, kesejahteraan, adil pada semua. Dia nak jadikan benda tu sebagai apa? Suatu nilai baik. Dia nak ambil sebagai nilai baik saja pada agama tu. Kemudian kita agama tu bukan kita nilai, kita nak mengamalkan. Nak amal, dia nak ambil nilai baik letak pada politik dia, pada urusan kerja dia, tak kira lah. Lepas ambil itu saja, kan? Pasal sekularisme dia tak ada nilai baik. Dia tak ajak nilai baik. Kalau dia dicipta oleh manusia, dia cipta atas tujuan politik. Sekularisme ni, ini kena mengaji ilmu ni pula lah. Ilmu apa nama? Ideologi, kan? Ilmu ideologi. Okey. Firman Allah, wa makhtalafal ladzina utul kitabah, dan tiada bersalahan oleh segala mereka yang diberi akan kitab. Siapa dia? Yahudi dan Nasara pada agama, dengan bahawa tauhid setengah dan kufur setengah itu. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, melainkan kemudian daripada barang yang datang akan mereka itu, Yahudi Nasara, oleh ilmu, dengan suruh tauhid akan Allah. Baghyan bainahum, kerana hasad antara mereka itu, segala kafir sama-sama mereka, ya, hasad. Wa man yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur dengan segala ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka bahawa Allah Ta'ala itu amat cepat hisab balasannya, baik dan jahat. Baik. Kemudian ayat wa makhtalafal ladzina utul kitab, ayat yang seterusnya, ya, iaitu ayat 20, ya. Ayat 19 sehingga ayat 20. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita tentang apa? Tentang golongan ahlul kitab. Nak cerita perangai mereka. Golongan ahlul kitab yang merujuk kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Dia kata puak ni ahlul kitab, mereka tidak berselisih, berselisih dan berbantah-bantah pada urusan agama itu, dengan yang mana mereka mentauhidkan sebahagian daripada agama dan kufur. Mereka beriman lah, tauhid itu, beriman sebahagian daripada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka kufur sebahagian yang lain, ya. Ini puak ahlul kitab. Puak Yahudi dia beriman cara dia, puak Nasara dia beriman cara dia. Yahudi duk menuduh Nasara, Nasara duk menuduh Yahudi, ya. Dan sama-sama mereka sendiri ahlul kitab ni, mereka yang pertama mereka berbantah-bantah dan berselisih setelah dibawa kepada mereka hujah, ya, bukti. Mana dia bukti dia? Diutuskan Rasul kepada mereka, kan? Diturunkan kitab, Nabi Musa, Nabi Isa, kitab Taurah dan Injil.
Dan juga mereka berbantah-bantah juga tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, yang merupakan nabi akhir zaman. Sebab tu ada yang setengah mereka percaya, ada yang tak percaya. Ada depa tahu nabi kita tu nabi akhir zaman, sifat tu ada, nak ingkar tak boleh, tapi depa tak mau terima dalam hati, tak mau terima. Sebab tu lahir golongan munafik. Munafik dia nak boleh dua pihak dia boleh duduk dengan Islam, boleh duduk dengan ni puak lalang ni. Puak lalang ni boleh duduk dua-dua ni ya. Kawan tu pun depa tahu dah dengan Islam boleh duduk juga. Dia boleh ambil kepentingan. Dia beriman pada lidah saja, dia mengaku nabi sebagai nabi akhir zaman ya, sebagai rasul, tapi dalam hati dia tak mau terima. Walaupun dia tahu betul, dia tak mau terima. Dia munafik. Itu yang berlaku perbantahan di kalangan ahlul kitab ni. Dalam tafsir ini dia kata mereka mentauhidkan setengah daripada agama dan mengkufurkan setengah daripada ajaran agama tu. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka tidak berkhilaf, tidak berbantah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, pengetahuan, disuruh mentauhidkan Allah. Ya. Disuruh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka ini jadi berpuak-puak dan bermazhab-mazhab. Ya. Sebab tu puak Yahudi pun mereka ada puak-puak, Nasara pun ada puak-puak, dan sama Yahudi Nasara pun mereka berperang antara satu sama lain atas nama agama. Dan puak Yahudi Nasara itu sendiri dalam konteks zaman Nabi SAW, mereka sendiri telah berpecah belah, tak bersatu dalam mengenai Nabi kita Muhammad SAW. Setelah datangnya pengetahuan secara yakin tentang kebenaran Nabi kita. Sebab dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil cerita dah, bila Nabi kita mai, ditengok buka balik selak, buka Taurat, selak Injil, tengok Nabi kita, tengok kita Injil sama. Bila sama, itu yang kata min ba'di ma ja'ahumul ilm, setelah datang kepada mereka sebelum ini tak berkhilaf. Sebelum datang kebenaran, pengetahuan ni tak berkhilaf, tak berbantah. Mereka boleh duduk elok. Bila mai saja Nabi kita ke Madinah dan dan bukti terang di hadapan mata, nak ubah tak boleh, sebab mereka ni saja yang boleh baca kitab Taurat Injil. Orang awam tak reti baca. Orang awam Yahudi Nasara ni dia ikut ya apa pendeta dia kata, kan. Jadi mereka ni boleh baca. Mereka ni yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitab Ahlul Kitab. Dia tak sebut puak awam aduk menjadi tukang buat kebun yang berniaga dah. Tak tuju pada tu. Tuju pada puak ni, pasal puak ni saja yang tahu isi kandungan kitab Taurat. Mereka ni lah, kalau mereka ni beriman, hak lain semua ikut. Mereka abang betul ni dah Nabi, walaupun dia Arab tak apa, dia betul dah Nabi kita, kan. Diutuskan untuk semua bangsa, bukan kata Yahudi saja. Mereka ikut ya, tapi mereka tak mau. Mereka tak mau. Dan pasal apa, akhirnya jadilah berpuak-puak dan bermazhab-mazhab, pecah, kan. Kesatuan mereka apabila datang Nabi SAW, yang bila ada pengetahuan yang yakin tentang kenabian Nabi, kerasulan Nabi kita SAW, ya. Sedangkan agama itu satu aja, dia tidak ada jalan untuk perselisihkan. Cuma dia kata jadi menjadi sebab apa? Allah Ta'ala kata baghyan bainahum, kerana hasad antara mereka itu segala kafir. Tu aja. Kerana berlaku hasad dengki. Ya. Kerana berlaku hasad dengki di antara mereka. Hasad dengki dah punca kepada perpecahan.
di kalangan ahlul kitab itu sendiri, ya. Jadi kesimpulan dia kata perselisihan di antara ahlul kitab ni tentang agama yang sebenar, dan tentang satu, ya, yang keduanya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu puncanya daripada sifat hasad dengki antara satu sama lain, ya, dan benci membenci antara satu sama lain. Itu punca dia bila jadi begitu, ya. Jadi bila mai sifat hasad dengki dan benci membenci, maka terjadilah perselisihan pada pendapat, ya, dan pada perbuatan mereka, ya. Walaupun perkara yang di hadapan mereka tu sebenarlah, ya. Lepas tu bila mai Nabi tu, ada yang beriman dengan Nabi SAW sikit, ada yang tak beriman tu ramai kali yang tak beriman. Lepas tu lagi jahat, mereka ubah pula pada zaman tu lah, mereka ubah lagi dalam kitab Taurah, isi kandungan dia mereka ubah siap-siap, padam-padam buat lain, tulis baru. Sebab mereka saja yang boleh menulis kitab Taurah dalam bahasa Ibri, dalam bahasa Yahudi tu. Orang lain tak boleh, orang lain buta huruf, orang awam ni dia tak tahu. Jadi mereka ni lah yang jahat, yang merosakkan bangsa dan agama Yahudi itu sendiri. Baik. Maka Allah Ta'ala bagi amaran, wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur dengan segala ayat Allah, ini amaran keras Allah lah, fa innallaha sari'ul hisab, maka bahawa Allah Ta'ala itu amat cepat hisab balasan baik dan jahat dia. Ni habis dah. Kemudian yang terakhirnya firman Allah, fa in ja'uka, maka jika lawan berhujah mereka itu Yahudi Nasara akan dikau ya Muhammad pada agama. Kalau puak ni mai pula, kata Allah Ta'ala kepada Nabi kita, puak Yahudi Nasara ni nak berhujah tentang agama ini, faqul, maka katakan, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, maka kata olehmu, telah aku berserah mukaku bagi Allah semata-mata, dan mereka yang ikut akan aku. Kemudian pula Allah Ta'ala nak batalkan hujah golongan Yahudi dan Nasara ni, ya, apabila mereka berbantah-bantah antara satu sama lain, ya, tentang perkara tauhid dan keesaan Allah, ya, tauhid dan keesaan Allah. Puak Yahudi, puak Nasara, dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Ada yang kata Allah tu sendiri dah. Puak Yahudi ingkar, dia tak terima Nabi Isa, dan mereka tak terima kata Nabi Isa itu sebagai Nabi, apatah lagi Tuhan. Puak Yahudi tak terima, kan puak Yahudi sendiri yang bunuh, ya, yang merancang membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus pada Bani Israel, kan? Mereka sendiri rancang bunuh. Mereka sendiri dah pergi bagi tahu kat raja, kata ni Isa ni nak gugat pemerintahan raja. Oh, senang aja kalau kita nak perkenal orang, bagi tahu kat kerajaan, kata ni puak ni ramai-ramai kumpul ni nak berontak. Habis semua dia angkut. Section B, kan, gantung sampai mati. Macam tu lah dia buat. Dia perkena, dia fitnah Nabi Isa alaihissalam. Jadi raja tu apa lagi, suruh pi dia pun dapat kuasa dah, pilihan. Sampailah mereka sendiri, sampai pada zaman Nabi SAW, mereka tak terima Nabi Isa itu sebagai Nabi, apatah lagi Tuhan. Puak Yahudi pula kata Uzair ibn Allah. Uzair tu, Uzair tu seorang Nabi juga. Uzair tu anak Allah. Dia kata macam tu, kan? Cerita kita dah cerita dah tu Uzair. Asal lepas dah kot cerita dia, lepas kan.
Mereka kata Uzair anak Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu puak Yahudi Nasara ni mereka pegangan mereka tidak mentauhidkan Allah, dah menyimpang dah. Bila mai Nabi kita suruh mentauhidkan Allah Ta'ala, kan? Maka dia kata batalkan hujah mereka, kata Allah Ta'ala pada Nabi dengan ayat ini, faqul, maka kata olehmu wahai Muhammad, aslamtu, ni faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an, telah aku berserah muka aku bagi Allah Ta'ala. Maknanya aku telah mengikhlaskan ibadatku kepada Allah semata-mata. Anak batas hujah dia apa? Bila dah keluar ayat ni, puak tu faham. Aku mengikhlaskan ibadat aku semata-mata kepada Allah sahaja, tidak ada yang sekutu pada dia, tidak ada yang sama dengan dia, tak ada anak bagi dia, tak ada sahabat dia, tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Ya. Dan juga orang-orang yang mengikut aku tu daripada kalangan orang mukmin macam tu juga, mereka mengikhlaskan ibadat mereka semata-mata kerana Allah. Itu ayat tauhid tu. Beritahu macam tu. Itu satu kan. Yang kedua, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin. Yang kedua pula Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita, dan kata olehmu wahai Muhammad bagi segala mereka yang diberi akan kitab. Siapa dia? Yahudi dan Nasara, dan al-ummiyin, dan segala kafir musyrikin Arab. Itu apa nama, dipanggil ummiyin. Ummiyin ni merujuk kepada orang kafir musyrikin Arab, kerana orang Arab musyrikin ini kebanyakan mereka ni tak pandai membaca dan menulis, maka disifatkan dalam ayat ni sebagai ummiyin. Bukanlah semua, ada sebab banyaknya tidak boleh membaca dan menulis, maka dipanggil mereka tu ummiyin. Jadi Allah Ta'ala suruh bagi tahu pada ahlul kitab dan juga golongan kafir musyrikin Arab, aslamtum, adakah Islam kamu? Kan? Aslamtum, adakah Islam kamu? Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka jika Islam mereka itu, maka sungguh telah dapat hidayah mereka itu daripada dhalalah. Fa in wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, dan jika berpaling mereka itu daripada Islam, maka hanya atas engkau itu iblagh, yakni menyampaikan saja. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat melihat dengan segala hamba. Bila Allah Ta'ala melihat dengan segala hamba dan amalan dia, maka membalas ia akan mereka itu dengan jenis amalan mereka itu. Yang baik dibalas dengan baik, dan yang jahat dibalas dengan azab, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Baik, habis ayat dekat tu. Jadi ini habis ayat apa tadi? Ayat daripada ayat 20 lah. Selesai ayat 20. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh bagi tahu kepada orang-orang yang diberikan kitab Yahudi Nasara dan juga orang-orang Arab, ya, kata kepada mereka, aslamtum, adakah kamu Islam? Ya. Makna dia apa? Islamlah kamu. Ni istifham ni dipanggil apa? Pertanyaan dalam bentuk suruh. Maknanya Islam, masuklah Islam. Bukan Allah Ta'ala tanya adakah kamu Islam lagi, tak? Dah, bukan nak tanya Allah Ta'ala tak tahu. Ini dipanggil uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran. Sebab tu kalau orang yang mengaji agama ni, budak-budak mengaji agama ni, dia kena mengajilah ilmu sastra, ya, Arab ni, nak mengetahui apa nama uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran. Kalau tidak, tak faham, ya. Yang orang yang mengambil pengajian agama wajib kena mengaji lah ni. Banyak ilmu kena mengaji, alat dia. Jadi adakah kamu Islam? Dah, bukan makna dah tanya, Islamlah kamu.
Ni Allah tanya dalam bentuk pertanyaan. Kan? Macam ni lah. Ni makan lagi. Dia nak suruh makan. Tapi tanya macam tanya, kita pun betul kata tak makan lagi. Dah lah aku nak suruh hampir makanlah. Kan? Mana dia macam tu? Tu dia bergaya bahasa Arab, dia bercakap macam tu. Dia tanya makan lagi. Makan tanya tekan tu. Kan? Makan lagi. Maknanya dia suruh makan, tak apa nak pergi makan. Kan? Kadang-kadang kita nak paksa kawan tu, makan dah lagi, kita pun tengok takut 2-3 kali dia tanya, kita pergi, tak apa nak pergi makan lah. Dia faham dah itu makna suruhan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Ada tak? Kita guna tak bahasa Melayu kita? Bisa guna kan? Bisa guna. Jadi maknanya selalunya kita guna untuk siapa? Sama-sama kita tak kena sama kita, kita berpenumbuk kita. Sama-sama tarah kita guna lah macam tu. Kita kena orang yang lebih rendah daripada kita kan? Mungkin kita akan kata pada anak kita, atau pada cucu kita, ataupun orang yang rendah pangkat pada kita kan, kita akan kata macam tu, dan dia takut pada kita. Betul tak? Kalau sama-sama tarah ni, kita boleh kata macam tu. Kita kata jom sila makan, memang jemput makan. Kalau kita kata macam tu lagi, kawan tubuh penampak kalau dia pun kan, hang aku pun hang kata cakap kurang ajar, apa nama tak ada beradab kan. Betul tak kan? Dia kata macam tu. Okey, jadi perkataan aslamtum ni makna suruh. Maknanya daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia, daripada pangkat tinggi pada yang rendah. Maknanya hampa kena Islam kan? Kemudian Allah Ta'ala bagi amaran, fa in aslamu, maka jika kamu Islam, faqad ihtadau, maka kamu akan dapat hidayah, jadi petunjuk daripada tersesat ke jalan yang salah kan? Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling daripada Islam, maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kata fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan sahaja, tak ada salah apa-apa, tak akan dipersoalkan apa-apa ya. Jadi sebab tu Nabi tanya sahabat, adakah aku telah sampai? Sahabat kata ya, telah kau sampaikan. Nabi sahabat kata ya, engkau telah sampaikan kan. Nabi kata pada Hajjatul Wada' di akhir kan, pada khutbah haji terakhir Nabi, pertama dan terakhir. Mana Nabi haji buat sekali ya. Kan, adakah aku telah menyampaikan kepada kamu? Sahabat Nabi 120,000 semua kata ya, dah sampai lah ya. Nabi kata, ya Allah Ta'ala kata, kalau mereka tak mau terima pun tak ada apa, tak ada rugi apa, engkau hanya menyampaikan sahaja ya. Allah Ta'ala lah yang melihat segala perbuatan hamba, dia akan balas lah. Kalau mereka buat masuk Islam, ikut ajaran Islam, dibalas dengan syurga dan pahala dan syurga ya. Kalau mereka berpaling dan kufur dengan Allah, dibalas dengan azab siksa api neraka. Okey, habis ayat tu. Baik. Jadi dalam ayat yang kita baca ini, satu dua pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, pada ayat 18 itu, ini ayat yang nak menyabitkan keesaan Allah Ta'ala. Ayat ni salah satu ayat nak menyabitkan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Dan juga ayat ini menunjukkan sebagaimana kata Imam Qurtubi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yang kita selalu baca dalam tahlil kan. Ayat ini menunjukkan kelebihan apa? Bila Allah Ta'ala sebut sebarih, Allah Ta'ala menyaksi, para malaikat menyaksi, wa ulul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu menyaksi. Makna dia, ayat ini salah satu ayat membuktikan kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Kelebihan ilmu dan kemuliaan ulama, kerana Allah Ta'ala letak sebarih dengan penyaksian Allah, penyaksian para malaikat dan ahli ilmu. Sebab tu ulama ni dia bila letak sebarih dalam ayat ini, makna dia Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang yang berilmu ni kerana ilmu tu sendiri. Kerana ilmu tu pun siapa-siapa yang
menuntut ilmu, maka ilmu ni ada kelebihan. Siapa yang ada ilmu dalam diri dia, maka dia juga ada kelebihan dan ada kemuliaan, ya, berbanding dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya. Mana kalau kata ilmu ni tak ada kelebihan, punca ilmu ni, punca ulama ni duk sebaris ulul ilmi. Pada penyaksian kata Allah Ta'ala itu yang esa, malaikat pun mengaku, orang ahli ilmu pun mengaku. Dia tak sebut manusia, dia sebut ahli ilmu kan, dia tak sebut manusia. Membuktikan kata mulianya orang alim. Mulia orang alim sebab apa? Mulia orang alim itu sebab ilmu yang ada dekat dia. Itu dia, ya. Sebab itu dalam dalam ayat yang lain Allah Ta'ala ajar Nabi kita, wa qur rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma, katakan olehmu wahai Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Allah Ta'ala ajak Nabi supaya sentiasa menambahkan ilmu, kerana ilmu itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, kan? Sebab tu dalam hadis yang lain disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Al-ulama umana'ullahu ala khalqihi. Ulama ni umana'ullah, orang-orang yang dibina oleh Allah Ta'ala di atas hamba-hamba dia, atas makhluk dia. Kelebihan kerana apa? Ilmu yang diberikan kepada mereka, ya? Sebab tu diletakkan sebaris dengan dengan para malaikat, ya? Baik. Ayat ini juga ayat yang ada kelebihan, ya. Tuan-tuan boleh ambil lah riwayat daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ya, la ilaha illa huwal azizul hakim, sampai habis ayat itu ketika dia nak tidur. Ni tuan-tuan boleh amal lah, pendek ya, kan? Kita duk baca dah ingat semua orang hafal ni, duk baca tahlil, kan? Dalam riwayat hadis ni Nabi kata siapa-siapa baca ayat ni, khalaqalahu sab'ina alfi malakin, Allah Ta'ala akan cipta 70,000 orang malaikat. Tujuan dia apa? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat ni akan memohon ampun baginya sehingga hari kiamat. Oh, senang, ya. Ayat ni fadilat dia besar. Kita baca saja ketika kita tidur, sebab tu lepas semayam ada kita baca, kan? Maknanya fadilat ayat ni besar sangat, ya, kerana dia ayat wahdaniyat. Ayat apa? Ayat keesaan Allah. Kita minta istighfar, maknanya Allah Ta'ala cipta 70,000 orang malaikat untuk istighfar bagi kita. Ramai, kan? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 19 ni nak pengajaran ataupun kefahaman kita boleh ambil pada ayat 19, membuktikan agama yang diredai dan yang diterima oleh Allah Ta'ala agama Islam. Tak ada yang lain dah, ya, hanya agama Islam saja. Masalah yang perselisihan di antara yang jadi pecah banyak agama ni ialah perselisihan di antara kepala-kepala agama ni. Dia adalah merosakkan agama kerana apa? Kerana penyakit hasad dan zalim yang ada di antara mereka sehingga berpecah-pecah, ya. Tapi agama asal dia adalah Islam, mai daripada Islam. Habis itu ayat yang 19, ayat yang terakhir, ya. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat inilah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu, ya. Kita berhenti pada ayat 21 nah. Kita berhenti pada tafsir ni. Dia kata, dan ini ayat dahulu pada surah perang ni, ayat innal ladzina kafaru tu, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Nanti kita akan sambung ayat ni insya-Allah.
Kita baca sikit Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kata musannif rahimahullahu taala, muka surat 63 Hidayatus Salikin. Baik, kata dia bermula perkara yang keempat. Perkara yang keempat. Kita ulang balik selepas daripada selepas pada naik fajar, naik matahari, lepas pada waktu duha, sembahyang sunat duha dah, lepas sembahyang sunat duha, kita buat salah satu pada 4 perkara ni. Yang pertama apa dia? Menuntut ilmu yang memberi manfaat, ilmu agama lah. Macam saya kata lah, ilmu agama tak payahlah nak pergi, kita ni umur kita ni kan, tak payah nak pergi kursus tom yam, tak payah dah. Buat siang nak main tak boleh dah, kita buka kedai tom yam pula dah cukuplah, duit dah ada tu sudah dah kan, untuk amal akhirat kita pula. Yang kedua dia kalau kita tak pergi menuntut ilmu, kita buat amal ibadat, zikir apa semua tu, Quran, zikrullah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita baca dulu, kita berkhidmat. Yang ketiga kan, berkhidmat kepada orang alim, orang soleh. Kalau kita tak buat tu, kita khidmat pada orang alim, orang soleh, ya, kita mudahkan urusan mereka. Itu yang ketiga. Dia ikut martabat paling tinggi tadi lah, nombor 1. Nombor 2 rendah sikit, 3 tu paling rendah. Baik. Kemudian dia kata perkara yang keempat, bahawa tiada kuasa engkau atas dan mekan itu. Tak mampu kita nak buat pertama, tak mampu nak buat yang kedua. Pertama ni nak pergi tambah ilmu, tak mampu dah. Tapi syarat kena ada ilmu fardu ain kat kita dah. Kalau tak ada, wajib kena pergi mengaji. Kerana itu fardu lah, nak bagi sah amal ibadat, sah i'tiqad kita. Kalau tak kita pun tak dan juga nak beramal, tak sempat juga nak berkhidmat, ya. Tak boleh nak berkhidmat kepada para ulama, orang soleh ni, dan juga menolong orang-orang yang susah. Kita tak boleh membantu orang yang berhajat. Itu perkara ketiga tu. Tetapi masyghul engkau atas dan mekan itu. Tetapi masyghul engkau atas dan mekan itu, tetapi masyghul engkau dengan hajatmu, gitu kan. Tetapi masyghul engkau dengan hajatmu. Kita tak mampu pasal apa, tak boleh nak buat ni kerana sibuk dengan keperluan kita. Apa dia keperluan? Kerana berusaha atas belanja anakmu dan isterimu. Ni kerana belanja anak isteri, kena cari nafkah kan, untuk belanja anak kita dan isteri kita. Anak kita nak sekolah, nak mengajar sekolah, nak makan minum, betul, nak sekolah pula, nak sekolah bagi mengaji, reti fardu ain dia, agama dia. Dan juga isteri kita nak kena jamu makan juga, pakaian dia, nafkah dia, tu wajib kan. Jadi kita nak kena penuh siang hari kita tu, selepas pada waktu fajar tu nak cari ni, usaha nak kena cari belanja untuk anak dan isteri. Nak pergi mengaji tak boleh, nak baca Quran tak boleh, nak nak buat ibadat tadi, nak tolong khidmat dengan orang alim, orang soleh pun tak boleh juga. Jadi yang ni je dia boleh buat, ya. Syarat dia, padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu, dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu dan tanganmu. Ni dengan syarat apa? Kita kerja, kita sibuk, kita nak cari belanja ke anak isteri, dengan syarat orang Islam selamat daripada kejahatan diri kita. Faham tak? Maknanya kalau
kita buat kerja ni nak cari nafkah untuk anak isteri kita. Masa kita cari nafkah dalam kehidupan kita tu, kita jaga hak benda ni. Sebab kita tak boleh menuntut ilmu, nak buat baca Quran semua, jaga benda ni. Jangan kita menyampaikan kejahatan kita kepada orang lain. Mana jangan kita buat jahat terhadap orang lain. Tak kira dari sudut apa pun, dengan perkataan kita, dengan tangan kita ke, jangan kita buat jahat terhadap orang lain. Satu, mana orang Islam lain selamat daripada kejahatan kita. Dan orang Islam juga sejahtera, selamat daripada lidahmu dan tanganmu. Ya, orang Islam yang lain terselamat daripada kejahatan lidah kita dan juga kejahatan tangan kita. Itu dia nak perincikan lah. Maksud kejahatan yang kita ni, jangan kita buat jahat pada orang lain dari sudut apa? Lidah kita. Kita mengata, kita mengumpat, kita adu domba, kita memfitnah, kita menyakitkan hati muslimin. Dan juga tangan kita kan, kita pukul dia, kita tendang dia kan, kita bunuh dia, kita cederakan dia, kita guna kuasa untuk naya dia. Macam-macam lah tangan ni kan. Orang yang macam ni, kalau dia tak buat hak tiga tu, kena buat ni. Nak buat ni. Lepas tu dalam hadis Nabi beritahu apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salima lisanuhu wa yaduhu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam yang sempurna, kata Nabi, Islam yang sempurna Islam dia. Kita semua Islam, tapi adakah sempurna? Dah sempurna, solid betul Islam dia. Nabi berkata, nak kenal orang yang Islam dia sempurna dan solid, man salimal muslimuna, seseorang yang terselamat semua orang Islam, min lisanihi wa yadihi, daripada lisan dia, lidah dia dan juga tangan dia. Terselamat daripada kejahatan lidah dan kejahatan tangan dia. Itu orang Islam yang sempurna. Cukup satu ya. Cukup yang tu. Kita tak dan nak menuntut ilmu, nak tambah ilmu tak dan, kita tak dan nak tak dan nak buat apa nak? Tak dan menuntut ilmu, tak dan nak beramal ibadah, tak dan nak buat baik pada orang, nak tolong orang, nak khidmat pada para ulama. Tetapi kita hanya kita dan nak cari rezeki je untuk anak isteri kita, untuk diri kita. Maka syarat dia pada waktu ni jangan buat kejahatan pada orang lain. Ada tak? Ada tak macam tu? Kalau ada hak tu, tak duduk pada golongan ni, dah habis. Nanti golongan hak kelima, hak Imam Ghazali tu, ni kita takut ya? Itu yang kita takut. Dan lagi sejahtera daripadamu agamamu, agama kita selamat ya. Sejahtera daripadamu agamamu ya. Sejahtera selamat agama kita. Kerana engkau tiada berbuat maksiat. Itu makna dia. Pasal apa selamat agama kita? Kerana kita tak buat derhaka kepada Allah. Kita pergi kerja kan, kita cari nafkah ke anak isteri kita, kita jangan duk kona ke oleh. Kona macam mana? Kita pergi terima kat bawah, terima rasuah. Kita cari rezeki ke anak isteri kita, tapi kita terima rasuah, atau kita memberi rasuah. Itu yang senang lah kan. Kita pergi kerja, cari buat maksiat. Kita pergi ke tempat kerja ya, kita menggoda isteri orang. Ini semua benda-benda yang berlaku di tempat kerja tuan, saya cerita ya, kita menggoda isteri orang. Ataupun kita perempuan menggoda laki orang lain ya.
sehingga rosak rumah tangga dan kita berlaku maksiat. Berlaku maksiat. Kita duduk dalam golongan keempat ni, tak duduk dah. Terkeluar pada golongan ni dah. Kita pergi kerja kan, kita cari rezeki tu, kita menipu orang lain, ataupun kita menggunakan kuasa kita, tangan kita, dengan cara tidak adil terhadap orang yang lemah. Kita cari rezeki kan, guna kuasa, tak ada kesian belah dalam hati kita, tidak ada tolak ansur, budi bicara tak ada. Tak ada langsung dalam diri dia. Itu tak masuk dalam golongan ni, ya. Yang tu bahkan Al-Imam Ghazali kata mereka ini seperti binatang hidup mereka. Golongan hak yang ni seperti binatang, hayawan. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Baik, maka engkau dapat dengan demikian itu akan darajat. Dia kata hak ni hak yang keempat ni. Yang keempat ni, engkau akan dapat pangkat ashabul yamin. Apa dia ashabul yamin? Yakni orang yang diberikan suratannya itu kepada kanannya, dan diberikan suratan amalannya kepada tangan kanannya, seperti orang yang soleh juga. Pasal apa? Kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka itu yang dahulu. Kerana engkau tak dapat naik pada martabat mereka yang dahulu itu. Martabat tinggi sekali, martabat orang pertama, ahli ilmu. Orang tinggi martabat ahli ilmu ni. Yang kedua, martabat orang al-abid, ahli ibadat. Tapi syarat dia kena ada ilmu jugalah, kan? Ilmu fardu ain dia. Ahli ibadat. Dan yang kedua. Yang ketiga, ahli khidmat. Khidmat kepada para alim, ulama, orang soleh, dan juga pada orang yang berhajat, tolong dia. Martabat rendah sekali ni disebut ashabul yamin, orang yang dapat suratan amalan dengan tangan kanannya, bagaimana dalam surah Al-Waqiah kan. Surah Al-Waqiah tuan-tuan selalu baca kan. Ashabul yamin, orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Maknanya itu tanda dia orang yang di hari akhirat, kan, kalau seorang tu terima suratan amalan dia dengan tangan kanan, itu tanda dia orang bahagia di hari akhirat. Kalau orang yang terima suratan amalan dengan tangan kiri, di sebelah belakang dia, ya, terima sebelah belakang, itu tanda celaka lah di hari akhirat dia. Di hari akhirat dia tahu dah, di padang mahsyar dia tahu dah, dia tanda dia celaka, ya. Baik, dia kata martabat ashabul yamin yang rendah sekali. Orang macam ni, dia pergi cari rezeki, dia tak buat jahat, dia tak derhaka kepada Allah masa dia cari rezeki sepanjang masa tadi kan. Lepas naik fajar tu pergi cari rezeki lah untuk anak isteri. Dia tak buat maksiat, dia tak derhaka kepada Allah, dia tak buat jahat kepada manusia, dia tak gunakan tangan dan lidah dia untuk buat jahat manusia. Dia jaga semua sampailah balik kerja, balik duduk rumah. Orang ni baru dapat suratan tangan, suratan dengan tangan kanan dia. Ada tak kita? Kalau tak ada, kita duduk bawah lagi, ya? Itu dia punya penanda arah dia di situ, ya. Bukan kata cari makan saja lah. Kita duduk bawah, kita duduk dengar selalu kan, ustaz ceramah, wajib kita kena cari nafkah jadi ibadat. Yang ni awak tak baca. Yang ni awak tak baca. Kita kena cari nafkah tu wajib, tak boleh malas, kan? Betul. Dari nafkah tu wajib, tetapi baca dah ni, cari nafkah dengan syarat. Mencari nafkah tu dengan syarat. Yang pertama, selamat kita daripada melakukan dosa, kan? Selamat orang Islam daripada kejahatan kita, tangan dan lidah kita. Selamat agama kita. Selamat agama makna kita tak buat maksiat. Nampak tak? Ada syarat tu? Syarat tu dia tak abang. Dia suruh kata kita kena kerja.
kita kena berusaha untuk memajukan negara, bagus, tak apa lah. Tapi hanya abang dah, tak abang kan, tak adil lah. Bila tak abang ni tak adil sangat-sangat. Macam mana? Tu lah. Tempat mengaji ya. Boleh abang tempat mengaji ya. Jadi bila kita nak beritahu pada orang mencari nafkah itu wajib, kita nak beritahu kat masyarakat kita jangan malas kan, kerana Islam tu suruh kita mencari rezeki kan. Kita tak boleh malas, Islam tak suruh kita meminta-minta. Betul lah, tambah hak ni sama. Ini yang masalahnya, bila kita habaq yang tu, bila dia bekerja dia makan rasuah, dia bagi rasuah. Bila kerja dia pergi mengorat bini orang, dia pergi bawa bini orang pemerata, pergi makan minum sekali, mula tak apalah kerja, lepas tu jadi ikut lain. Betul tak? Benar tu jadi berlaku dalam masyarakat kita. Itu mula dia apa nama, longgak dah haka pada Allah. Jadi bolehkah, adakah apa nama nafkah yang kita cari itu akan menjadi ibadat bagi kita? Tak jadi dah. Tak jadi ibadat, tuan-tuan. Masing-masing kita muhasabah, kita tengok sendirilah. Kan? Kita tengoklah anak cucu kita macam mana, kan? Dan kita pesanlah ke anak cucu kita bila bekerja ni, cari nafkah baguslah. Tapi jangan habang tu saja, habang ni sama. Sebab maknanya dalam kehidupan kita, bila kita mencari rezeki ini, kita berada di dalam apa nama, nak jadi kata duduk dalam ibadat tu. Nak duduk dalam ibadat tu, ni kita jaga agama, jaga tangan lidah kita daripada melakukan kejahatan. Itu yang makna kata ibadat kerja tu. Bukan kerja nafkah tu wajib-wajib lah kan. Nak jadi ibadat, nak membuahkan ibadat lah ni isi dia tang ni. Macam ni ada tabak. Tu masalah kita hari ni. Boleh buat ke tak? Boleh buat ke tak? Tak nampak tu. Tak nampak. Tapi tempat kerja kita hilang segala-gala. Kan? Sampai tempat kerja dah hilang segala-gala dah. Tak boleh nak kontrol dah diri kita. Kita duduk di dalam masyarakat, dalam skop kita ni tak apalah. Terkeluar pergi sana, boleh tak kita nak jaga? Nasib lah. Ada yang tak boleh jaga, ada yang lupa diri pun ada. Ada yang sombong dan bongkak pun ada. Dulu apa nama, mengaji elok lah, mengaji agama ni, dapat sikit je jawatan kan, dapat sikit jawatan, sombong dan bongkak dah dengan kita. Ada macam tu. Baru rasa pakai tie dulu, pakai kain pelekat dengan ni untuk ngaji. Pipi sana pakai tie bongkak dengan. Dia berasa semacam dia tengok kita macam tu kan. Amboi. Tu baru hak tu tak main ujian lain lagi. Kerana dia kerja apa? Kerja nak cari rezeki untuk anak isteri dia. Tapi bila dia diuji dengan sikit jawatan tu, dah dia berasa semacam dah. Dia tengok kita pun tak hormat kita dah. Tak hormat. Kadang-kadang apa nama, murid-murid kita tak hormat kita. Kita bagi masa pada dia untuk apa nama, bagi masa ajar ilmu kat dia. Dia tengok kita tu hormat dah kan? Mana nak dapat barakah ilmu? Tak ada. Ada berlaku macam tu. Kerana apa? Bila dia dapat jawatan, dia tengok kita kecil ya. Kita tak ada apa, anak-anak murid kita. Jadi tak ada apa, tak ada rugi apa. Sikit pun tak rugi. Dia yang rugi. Kehidupan dia yang rugi. Kerana apa? Dia tak menjaga hubungan dia dengan guru dia. Dia tak menjaga ilmu yang dia dapat. Dengan ilmu itulah dia dapat jawatan. Pada hasil pada ilmu yang dia belajar kat guru dia. Tak ada berkat apa. Tak ada rugi. Guru tu tak rugi apa pun.
Mungkin guru tu kecil hati je lah, kan? Guru tu kecil hati tapi dia tak ada rugi apa. Dia yang rugi. Kan? Itu masalah dia. Itu yang kata payah nak jaga. Walaupun kita duduk pangkat yang keempat ni pun, tapi kita nak jaga. Itu dia. Baca kitab ni susah hati. Susah hati. Hidup rasa susah hati. Susah hati tu tak apa. Biar susah hati dalam dunia, jangan susah hati hari akhirat esok. Baik. Dia kata inilah sekurang-kurang martabat pada agama, pada makam agama Islam. Yang ni paling rendah sekali. Yang orang apa duduk line dah bawah tu line merah dah. Dia duduk kira hak paling bawah. Kalau dia pi turun sikit, duduk line bawah line merah, habis dia. Itu makam paling rendah untuk selamat di hari akhirat. Makam paling rendah untuk selamat di hari akhirat. Okey dah. Baik. Adapun martabat yang terkebawah daripada ini, maka iaitu ashabul shimal, orang yang diberikan suratannya itu daripada kirinya. Yang ni panjang cerita dia nah. Jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah kita yang seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.